Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya muliakan Tuan Imam kita, Tuan Haji Ismail, ahli-ahli Jawatan Kuasa Masjid, Tuan Haji Mio, mantan pengurusi, tuan-tuan hadirin dan hadirat rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni insya-Allah kita sambung pengajian kita. Hari tu ada siapa-siapa tanda tak? Kat mana? Kita bincang hari tu bab last hari tu bab apa? Bab qirat, bab hutang ataupun modal. Ya? 47 ya. Baik. Baik. Kita bincang bab bukan bab hutang. Al-qardu dulu bab hutang, al-qirat ni bab modal, ataupun sekarang ni kita sebut apa? Apa nama ni? Akad dia akad mudharabah ya. Akad mudharabah. Satu pihak beri modal, satu pihak buat kerja, meniagakan ya. Baik. Jadi kita masuk pada bab syarat-syarat dia lah hari tu. Sambungan lah ya. Di dalam qirat ini diharuskan berbilang pemodal. Demikian juga pengusaha. Mana boleh jadi modal 50,000 5 orang bagi, boleh ya. Boleh jadi juga modal 50,000 5 orang kerja pun boleh ya. Sebab itu ini selalu saya pesan pada orang yang selalu buat projek, kontrak, selalu dia pinjam duit dengan kawan-kawan, dia akad pinjam. Dia akad pinjam 50,000 pinjam. Lepas tu janjinya apa? Janji nanti dapat, bila dapat payment aku bayar lebih. 50 dia bayar 55 ke. Macam itulah. Dari segi hukum, kalau akad pinjam bayar 55, hukumnya riba. Kullu qardin jarra naf'an wa huwa riba. Setiap hutang yang memberi keuntungan adalah riba, atau memberi manfaat, untung lah, adalah riba ya. Baik. Jadi jangan akad pinjam. Akad mudharabah. Maknanya akad dia apa? Akad perkongsian keuntungan. Jadi projek itu kita bagi 50,000, 50,000 ni adalah perkongsian kepada projek. Jadi selepas itu kita akadlah berapa keuntungan nak bagi berapa. Okey, keuntungan bersih, contohnya janji keuntungan bersih, orang yang bagi modal 40%. Contoh, ini saya bagi contoh je, tak kisah berapa, ikut persetujuan. Orang yang bagi modal 40%, orang yang buat kerja 60%, contoh. Atau kalau orang buat kerja, dia dah dapat gaji dah, gaji pada kerja dia kan, upah lah patut, maknanya kerja-kerja yang perlu diupah lah ya. Asalnya orang yang buat kerja tadi dia tak boleh dapat upah lah, sebab dia upah dia pada untung tu. Tapi katalah dia ada kena bayar upah, kena apa, kena buat benda tu perlu upah orang, contohnya lah kan, maka duit upah tu ditolak dululah, tolak dulu semua, kemudian barulah dibahagikan. Tapi kalau kerja tu dia boleh buat,
Patutnya dia buat, pengusaha tu buat, amil tu buat. Tapi dia tak nak buat, dia upah orang. Maka duit upah tu kena tolak duit untung dia. Katalah kita kata pula 50-50 pula kita katakan. Untung 50-50. Persetujuan. So katalah model 50 tadi untung 20,000. Untung bersih 20,000. Setelah tolak pekerja lah apa semua 20,000. So 20,000, 10,000, 10,000 lah. Ni ibarat dia lah. Tapi katalah ada kerja yang sepatutnya pekerja atau pengusaha ni buat, tapi dia tak buat, dia upah orang. Maka duit upah tu tak boleh tolak daripada kos. Dia kena tolak daripada untung dia. Esok bila dia dapat untung kena tolak. Sebab patutnya kerja tu dia buat, tapi dia upah orang. Ya, contohlah, saya bagi contoh mudah lah. Kerja nilai 10,000. Buat apa? Tebang pokok. Tebang pokok ya. Jadi kita bagi model dekat amil ni untuk dia tebang pokok. Ya. Jadi kerja tu kosnya 10,000. Katalah 10 batang pokok. Patutnya maknanya dia sendiri kena buat lah. Maknanya dia ke pekerja dia ke, maksudnya atas tanggung atas kos dia lah untuk buat kerja tu. Tiba-tiba dia upah orang. Ya. Dia upah orang untuk buat. Maksudnya dia tak buat, dia bagi je orang buat. Maka kos dia bagi orang buat tu kena tolak daripada keuntungan dia. Ya. Tengoklah kalau sepatut dia buat model berapa. Contohlah kalau sepatut dia buat model 500 satu, tapi oleh kerana dia upah orang, model jadi 700. Jadi yang 200 tu dia kena tanggung, kena tolak daripada keuntungan dia. Ya. Patutnya untung 200,500, tapi sebab dia dah upah orang, dia tinggal 50 je untung satu. Kawan yang tadi kekal lah 200,500. Itu kaedah kalau nak kira betul-betul lah. Bab duit ni sepatutnya memang kena macam itulah kira ya. Sebab itu kalau syarikat ni dia sepatut kena ada accountant. Kalau syarikat betul lah. Pasal dia nak kena kira betul account dia. Ya, dia bukan boleh main lebih kurang. Tak apalah lebih kurang lah, cincai-cincai lah. Ya. Sama lah zakat ke apa lagi, cukai apa, perniagaan ke, dia kena kira betul-betul. Banyak sebenarnya orang apa yang saya kenal lah, bila bab zakat ni, bila kita nak buat kira tu dia susah nak kira betul-betul lah. Tak apalah lebih kurang lah kira ni. Sebab saya kata orang berniaga ni dia punya aset tu kena kira. Aset tu termasuk daripada harta modal dia, kena kira sebagai harta untuk dizakatkan pada zakat perniagaan. Contohnya tahun tu dia berniaga untung 1 juta contoh. Dia tak boleh bayar zakat pada 1 juta tu je. Dia kena kira aset dia sama. Dia kena kira model dia, model pusingan dia berapa, kena kira. Katalah barang-barang dia ada pejabat ke, dia ada apa sebagainya, dikira semua, campur duit harta model pusingan dia ada 400,000. Jadi dia kena bayar zakat pada 1.4 juta. Ini contoh lah. Tapi ramai orang dia tak bayar yang 400,000 tu, dia bayar yang 1 juta tu je. Itu pun baik jugalah, mau bayar. Yang tak bayar langsung lagi teruk lah kan. Ya. Baik. Tapi di akhirat nanti ya,
saya cenderung tengok ayat-ayat Al-Quran tentang seksaan kepada orang bakhil ni, orang yang tak bayar zakat. Termasuk orang yang tidak menafkahkan hartanya pada perkara yang wajib. Sebab apa? Sedekah ni, kalau kita kata sedekah ni, sebenarnya dalam Quran sedekah ni juga terbahagi kepada dua makna. Satu sedekah sunat, satu sedekah wajib. Kan? Kerana zakat pun kadang-kadang Allah guna perkataan sedekah juga. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kan? Ambillah daripada harta mereka tu sebahagian daripada harta, sebahagian daripada harta mereka itu sedekah, sebagai sedekah. Sedekah apa? Sedekah wajib. Tutahhiruhum, untuk membersihkan apa? Harta. Wa tuzakkihim, dan menyucikan apa? Hati. Biha dengan apa? Dengan sedekah wajib tadi. Ya. Jadi wallahu alam, boleh jadi juga maksud ayat orang yang sudah mati minta penangguhan untuk bersedekah tu dengan maksud sedekah yang wajib. Ya. Kenapa? Kerana orang yang tidak melaksanakan sedekah wajib di akhirat, dia akan diseksa, dibelenggu hartanya. Ya, termasuk golongan yang Allah sebut sebagai apa? Syuh. Ya, wa min syuh. Ataupun kita sebut apa? Bakhil, ya. Bakhil. Ya. Baik, sambung. Dan tentang keuntungan boleh diberi lebih kepada satu pengusaha dan kurang kepada pengusaha yang lain. Dan keuntungannya menurut nisbah modal masing-masing. Samalah kalau kerjanya berbeza-beza, boleh diberi ikut kadar kerja masing-masing lah. Begitu juga kalau modalnya berbeza-beza, ikut pada kadar modal yang berbeza-beza, ya. Disyaratkan pada sirah. Ini sirah lah, lafaz. Iaitu lafaz ijab dan qabul sebagaimana disyaratkan pada bab jual beli. Umpamanya pemodal berkata, qaradtuka, aku berqirat dengan anda, ya. Samalah macam maknanya aku memberi modal kepada anda, ya. Ataupun saya lantik anda berusaha menjalankan perniagaan wang saya, dan untungnya antara kita berdua, ya. Amal tuka fi kaza ala annar ribha bainana. Untung kita kongsi. Jadi kalau tak sebut untung berapa, jadi 50-50, ya. Tapi kalau sebut, terpulang lah 10, 90 ke, 20, 80 ke, 30, 70 ke, 60, 40 ke, itu terpulang pada persetujuan kita, ya. Kadang-kadang ada koja yang pemodal ambil untung lebih sebab dia kata aku berisiko, pemodal lebih berisiko. Ada kadang-kadang koja pengusaha ambil lebih, dia kata sebab pengusaha yang banyak berusaha untuk fikirkan idea, cari koja, kan. Pemodal hanya bagi modal je, jadi ikutlah, itu tidak ditetapkan berapa, ya. Pengusaha yang ni amil, amil ni kalau bab zakat pun disebut amil juga, tapi maknanya apa? Maknanya orang yang mengambil, menerima dan menyerahkan zakat, itu panggil amil, ya. Dan amil berhak mendapat bahagian daripada zakat 1/8, ya. Kalau di Perak, amil yang kutip-kutip ni, amil profesional ke apa, diberi 1/16. Kenapa dikurang? Sebab bahagi dua. Dia tukang kutip 1/16, ibu pejabat
pengurusan dan tukang agih lagi 1/16. Maknanya bahagian amil 1/8 lah, tapi bahagi 2. Untuk orang kutip dengan orang yang serah. Pengusaha amil tidak boleh mengikat perjanjian kira dengan orang lain. Maka jika dilakukannya bersama orang lain dan untung untuk bahagiannya dibahagi sama, tiadalah sah kiratnya. Dia dah janji dengan A untuk buat kerja tu, lepas tu dia janji pula dengan orang lain pula lagi. Tak boleh ada 2 perjanjian lah untuk satu koja. Tapi kalau koja lain-lain tak apalah. Dan segala usaha yang diusahakan oleh pengusaha yang kedua itu dengan tiada izin pemodal disifatkan seperti merampas, dan apa barang yang dibelinya sama ada tunai atau hutang daripada modal khirat itu tiada sah. Maknanya kalau pengusaha ni pula tanpa ada pengetahuan daripada pemodal, dia share, dia buat koja dengan seorang lagi, itu juga tidak harus. Sebab apa? Kita janji dengan seorang, rupanya dia buat koja 3-4 orang, lepas tu nanti untung dia nak kongsi 3-4 orang. Mana boleh? Kalau dia nak buat juga, terpulang kat dia lah. Kalau terpulang tu macam mana? Maknanya kalau janji 50-50, bila untung 50 bahagian kamu tu, kamu bahagilah berapa orang pun yang kamu buat. Gitu. Tak boleh potong pula bahagian pemodal. 50 tu bahagi pula dengan 5. Pemodal kata pasal apa bahagi 5? Itu bukan kita berdua je. Tak, dia kata ni buat kerja ni jadi 4 orang campur dengan pemodal 5. Ini tak boleh. Tidak harus Sekiranya akad kira itu batal dengan suatu sebab seperti dihadkan masa berniaga, segala usaha yang dilakukan oleh pengusaha itu sah semuanya kerana ia membuat kerja dengan ada izin. Tetapi segala keuntungan jadi hak bagi pemodal, dan dia pemodal wajib membayar upah semasa kerana dia tiada bekerja dengan percuma, kecuali kalau tuan punya pemodal berkata semua keuntungan terpulang pada saya. Ketika itu pengusaha tidak berhak mendapat upah sebab kirat sudah batal. Dia kata kalau contohlah dia buat akad, tiba-tiba sampai satu masa dia kata aku bagi modal kat kamu ni untuk 6 bulan. Tiba-tiba koja tu lebih daripada 6 bulan. Jadi kalau lebih 6 bulan tu, kita kata ialah sebab kecuaian pengusaha ke ataupun sebab lambat ke sebab apa, maka pemodal ni dia ikut perjanjian dia sampai 6 bulan je lah kan. Maknanya 6 bulan kamu kena serah balik lah. Tapi kalau kita kata meniaga lah, dalam tempoh 6 bulan tu ada untung baru untung 10,000 dan barang pun ada lagi, tak habis lagi, maka kena buat perjanjian baru pula lah. Barang ni tak habis ni, kamu tolong jual ke, ataupun nak jadi akad baru, dia model baru. Maknanya perjanjian yang sedia ada tu sebab ada masa dah habis lah, tamat tempoh. Kalau tidak dengan perjanjian mudharabah, mungkin okey, barang ni kamu tolong jual, aku bayar upah atau komisen pun boleh juga, dalam bentuk yang berbeza. Tapi kalau tuan punya pemodal berkata semua keuntungan terpulang pada saya, masa awal-awal lagi akad, ketika itu pengusaha tidak berhak mendapat upah sebab kirat sudah batal. Ini selepas habis tempoh lah. Dalam hal urusan kirat ini, naklah pengusaha bersungguh-sungguh mencari barang dengan cukup teliti dan berhati-hati. Maka tiada harus dijual barang dengan rugi yang banyak, dan tiada harus dijual secara berhutang dengan tiada izin pemodal. Tapi harus dia berjual barang dengan barang sekalipun tiada izin pemodal. Maknanya
dari segi dia nak berniaga tu, setelah dibagi modal, dia kena berniaga dengan betul-betul, hati-hati. Sebab kalau berlaku kerugian disebabkan kecuaian pengusaha kena ganti balik modal. Kalau kerugian disebabkan kecuaian. Ya. Contohnya apa? Contohnya dia buka kedai pomen. Pukul 10 baru buka, patut pukul 8. Pukul 10 baru buka. Buka pukul 10 pergi minum pula kedai kopi sebelah. Sebelah baru kerja. Tengah hari pergi keluar pula makan. Petang pukul 5 tutup. Niaga macam tu 3-4 bulan lingkup kan? Jadi lingkup tu bukan maknanya unsur apa? Unsur kecuaian. Termasuk unsur kecuaian. Dia kena ganti balik duit pemodal. Dia bukan boleh seronok orang mentang-mentang orang bagi modal ikut sekedia je. Ya. Lepas tu kalau nak bagi modal pun ialah kita kena tengok jugalah sikap orang tu, attitude orang tu, dia tu boleh berjaya ke, boleh bersungguh ke tidak. Ya. Sekarang ni saya dipahamkanlah syarikat-syarikat besar sekarang ni, anak saya baru peringkat, baru-baru kerja, baru-baru interview ni kan, baru-baru temuduga ni. Syarikat-syarikat ni biasanya sekarang ni dia ambil berat bukan pada sijil sangat. Sijil tu untuk menentukan kelayakan dia, tapi dia akan test betul-betul pada sikap, pada attitude. Sebab dia nak pastikan jangan pekerja ni nanti mendatangkan masalah dalam company dia. Ya. Jadi kalau pengusaha tadi menyebabkan kerugian dengan kecuaian, kena ganti. Tapi kalau contohnya berlaku banjir macam baru ni kan, kerugian sebab banjir, maka dia bukan termasuk pada kecuaian ya. Selalu insurans pun dia begitulah. Insurans kenderaan lah contoh kita kata kan, motor hilang, nanti dia siasat dulu macam mana boleh hilang. Letak dekat masjid, tertinggal kunci dekat motor, wassalamu lah kan. Dia tak bayar. Pasal apa dia tak bayar? Ada kecuaian ya. Tinggal kunci contoh ya. Pemodal dan pengusaha harus memulangkan balik barang yang telah dibeli oleh pengusaha dengan cepat sebab ada cacat sekira-kira tiada faedah disimpan. Kalau tersilap, kalau beli ada kerosakannya. Jika berselisih antara keduanya, umpama kata pemodal, tidak ada guna disimpan barang itu, pemodal kata. Pengusaha pula kata ada gunanya, terpulanglah pada hakim memutuskan mengikut masalah mana yang betul ya. Ini kalau yalah, kalau berbalah ni tak ada hakim lah kita kata ya. Jadi cakap siapa nak pakai dulu? Ambil kaedah al-aslu baqa' makana ala makana. Asal suatu itu kekal. Jadi asal barang tu siapa punya? Barang tu siapa punya? Pemodal punya ke pengusaha punya? Bila beli pemodal punya ya. Barang tu kalau tak jadi jual ke tak apa pun, barang tu pemodal punya ya. Katalah tak jual ke tak apa, dia habis tempoh ke, dia kena pulang balik dekat pemodal. Barang tu pemodal punya. Jadi bila pemodal punya, kena aula dengar cakap dia dulu. Mana kalau dia kata tak guna, so jual, kena dengar cakap dia lah. Itu kalau ambil kaedah asal ya. Kaedah ni banyak berguna dalam hidup kita. Kalau macam contoh, seorang hakim nak menentukan haid wanita ya, berapa kali iddah. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan yang diceraikan hendaklah beriddah selama 3 kali suci ya, mengikut mazhab kita Syafi'i. Quru tu dengan maksud 3 kali suci. Baik. Bila nak tentukan 3 kali suci, tanya siapa? Suami kata
Tak, dia masih lagi dalam iddah. Isteri kata tak, dah habis iddah dah 3 kali suci dah. Isteri kata dah 3 kali suci, suami kata belum, saya tahu belum lagi. Jadi dalam hal ni cakap siapa yang didahulukan, tuan-tuan? Cakap suami, cakap isteri. Pasal apa cakap suami, pasal apa cakap isteri? Macam mana? Dia yang tahu ya, isteri lah, isteri. Betul? Sebab apa? Asal haid tu pada wanita. Maknanya pada diri dia. Dialah lebih aula. Dialah yang lebih aula untuk menentukan. Kan? Tapi kalau lafaz cerai, contohnya tak ada saksi. Isteri kata suami ceraikan isteri. Suami kata tak ada saksi. Kan? Isteri kata suami ceraikan, suami kata tak. Cakap siapa dia dahulukan? Cakap suami lah, sebab lafaz cerai itu daripada suami ya. Ini kaedah ni boleh kita pakai dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita confuse. Nak nentu ni siapa punya, atau ni siapa dulu, siapa ni. Kena, maknanya kena ambil kaedah itu. Saya memang diajar bila belajar usul fiqh, usul fiqh. Orang belajar usul fiqh ni, dia tengok satu isu, dia cari hukum. Dia menilai hukum sesuatu perkara tu. Saya buat contoh dekat tuan-tuan satu perkara lah. Ini lain sikit pada luar pada, tapi tak apalah, selingan straight je kan, tertidur pula. Satu hari Selalu dah saya buat, tapi hari tu saya terfikir. Saya tengah bawa kereta, ada kereta belah kiri nak keluar. Saya tengok udah berderit. Saya ni jalan utama, kereta belah kiri tu nak keluar. Tengok belakang ada kereta. Saya pun rasa baik saya ihsan lah, kesian dema. Saya pun pelan kereta, saya berhenti sekejap, bagi kereta ni keluar. 1, 2, 3, 4. Lepas tu saya jalan balik. Yang depan pun dapat masuk 1, 2 macam itulah. Saya pun jalan balik, yang belakang pun follow. Belakang pun tak horn, tak apa. Sampai kat pejabat, saya menung fikir, apa hukum saya berhenti tadi? Apa hukum saya berhenti? Sebab apa? Saya buat baik untuk orang dah depan, tapi orang belakang kalau dia marah, apakah saya menzalimi orang belakang? Sebab asal ni asal tadi, asal hukum jalan tu jalan saya dan orang belakang. Orang tepi memang kena tunggu. Kalau saya nak buat ihsan, nak buat baik, boleh, tapi tak melibatkan orang lain. Saya seorang boleh. Saya fikir sebab apa? Ini fikir ni dari segi hukum. Okey, contohnya kita buat contoh. Okey, beratur. Kita beratur, beratur kat mana nak beratur? Beratur nak masa ramai-ramai nak sembahyang Jumaat lu, beratur nak sembahyang Jumaat, beratur. Tengah beratur tu, saya pun tengok ada macam pakcik ni macam berumur sikit. Saya pun kesian dia. Pakcik depan. Saya suruh dia ke depan, kan? Dia pun depan saya. Zahirnya baik tak baik? Baiklah, tolong orang tua ya. Tapi saya telah menafikan hak orang belakang. Macam mana saya nak buat kalau saya suruh dia ke depan? Boleh. Saya suruh dia ke depan, saya kena pergi belakang. Mana dia ambil tempat saya? Boleh. Tapi kalau saya nambah seorang lagi kat depan, tak harus. Saya kena minta izin orang belakang. Orang belakang, boleh tak ni saya bagi pakcik ni seorang? Semua kata boleh. Okey. Kalau tidak, tak harus. Ya. Menung juga kita fikir ya. Baru ni kan timbul satu isu, suka bagi makan dekat burung, kan? Menyebabkan burung jadi banyak depan rumah, burung berak habis rumah-rumah jiran.
Apa hukum bagi makan burung tapi menyebabkan rumah jiran kena berak? Jawabnya tidak harus. Kerana apa? Mengganggu jiran. Jadi saya fikir tadi hukumnya saya tak boleh berhenti untuk bagi ni, sebab ada kereta lain di belakang yang saya tak boleh minta izin. Kalau tidak saya kena minta izin dulu. Mana boleh minta izin dia? Macam mana ya? Berhenti kereta minta izin. Boleh ke? Boleh ke? Dia kata tak boleh. Jalan. Kereta depan ni dah jalan. Jadi betul lah kata orang Melayu, berbuat baik, buat baik berpada-pada ya. Buat jahat jangan sekali. Jadi dari segi hukum, hatta sampai macam itu sekali, hukum buat baik pun kita kena tengok apakah betul dia kebaikan atau kebaikan kita menzalimi orang lain. Tak boleh ya. Jadi ialah kalau orang Islam yang buat traffic light tu banyak pahala dia ya, sebab menyelesaikan masalah orang ya. Baik, sambung. Pengusaha tidak harus menjadikan pemodal sebagai pelanggan. Tak boleh jual balik dekat pemodal dia dengan menjual barang kirat kepadanya, kerana barang itu dia punya. Tak boleh jual kat dia. Adapun kalau barang orang lain, umpama pengusaha itu jadi wakil pada orang lain bagi menjualkan barangnya, ketika itu harus dia berjual beli dengan pemodal ya. Tapi kalau pemodal tu sendiri nak beli boleh. Pemodal nak beli ya. Macam kita berjual lah, kita berjual barang, lepas tu kita nak pakai barang tu ya. Kita bayar lah, sebab duit tu kena masuk dalam syarikat ya. Kena masuk dalam syarikat dia, sebab ada dia punya kira-kira dia kan. Kalau kita main ambil je sebab kita punya, habis jahanam syarikat kan. Sebagai orang berniaga dia tak ada akaun. Ini pun satu sebab ramai orang berniaga lingkup. Sebab apa? Tak ada akaun. Orang bayar masuk poket, orang bayar masuk poket. Lepas tu ada benda nak beli keluar daripada poket, bayar. Ini selalu tak lama lingkup. Dia mesti ada sistem akaun. Orang bayar masuk akaun. Yang kita nak beli, kalau barang kedai punya yang kita nak beli, kena keluar daripada akaun. Kalau barang kita nak beli, keluar daripada poket kita. Itu duit kita, yang kita ambil duit gaji ke apa ke. Kalau teratur macam tu okey ya. Jadi katanya saya, apa hukumnya kalau pemodal nak beli dalam bentuk tadi? Hukumnya harus. Dia boleh beli sebab dia berkendak pada barang itu, tapi hendaklah dimasukkan dalam akaun ni. Tiada harus pengusaha membeli barang perniagaan lebih daripada modal kiratnya jika dilakukan dengan sekali akad. Nescaya tiada sah belian itu. Modal 50,000 dia beli sampai 70,000, hutang contohnya. Tidak harus ya. Tiada harus wang modal dibawa musafir ke tempat lain melainkan dengan izin pemodal, dan tiada harus digunakan wang kirat untuk belanja dirinya, sama ada di dalam tempat mukimnya atau dalam masa musafir. Maknanya dia tak boleh guna untuk diri dia, tak boleh bawa musafir. Ini zaman dulu lah. Sebab apa? Bimbang duit tu kena rompok ke kena apa ya. Ada kisah orang dulu cerita macam mana dia mau pergi haji ya, zaman tahun berapa? 30-an ya. Daripada Mekah Madinah tu naik unta ya. Perjalanan tu macam itulah. Jadi di dalam perjalanan tu ada risiko dirompok. Bahaya ya. Orang dulu Masya Allah hebat ya. Kita sekarang naik bas, yang terbaru boleh naik kereta api lagi laju ya. Saya pun tak pernah merasa lagi naik kereta api tu, naik bas ya. Dan tak boleh belanja untuk diri sendiri. Sebab apa? Sebab dia dah ada kadar keuntungan untuk dia. Itu kata tadi tak boleh ya. Dia tak boleh belanja untuk diri dia ya. Tapi kalau dia termasuk daripada modal, termasuk daripada kerja yang perlukan modal, itu haruslah. Macam contoh, dia nak jual barang tu dekat mana? Dekat Sungai Petani. Maka nak pergi Sungai Petani kena ada duit minyak, kena ada duit apa. Itu termasuk modal yang harus jadi bukan modal, kita kata apa,
ialah modal lah, tapi sebab nak bezakan antara pemodal tadi, kita kata dia overhead cost, ya. Kos yang terpaksa ditanggung. Jadi itu boleh termasuk dalam kos, ya. Tertanggung atas pengusaha mengerjakan apa yang biasa berlaku pada berjual beli, seperti melipat kain, menimbang benda yang ringan seperti emas dan perak, melainkan benda-benda yang berat tiadalah wajib ia menimbang dan memindahkan barang-barang itu ke kedai-kedai yang disewa dengan sewa semasa pada adat. Adapun barang-barang yang tidak mesti dia mengerjakannya, seperti sukat menyukat dan mengawal barang-barang itu, dia boleh upah orang lain mengerjakannya daripada wang khirat. Tapi jika dia buat sendiri, tiadalah dia berhak mendapat upah mana-mana kerja yang mesti dia pengusaha itu mengerjakan dengan sendirinya. Jika diupahnya orang lain mengerjakannya, maka upah-upah itu kenalah pengusaha itu sendiri membayarnya, tidak harus diambil daripada wang khirat. Ini yang saya cakap tadi lah. Kalau kerja tu, okey, kita kata meniaga apa, tukang meh, contoh tukang meh. Jadi bab-bab nimbang meh, bab-bab menentukan meh ni memang kepakaran dia. Jadi dia kena buat sendirilah. Tapi kalau kita kata ada lagi sebahagian lain kerja menyuci meh tu, dia kena bagi orang lain yang pandai, bukan kepakaran dia, maka dia boleh upah, ya. Tapi kerja dia yang dia boleh buat, dia tak boleh upah orang. Kalau dia upah juga, dia kena bayar sendiri. Maknanya upah tu duit dia. Sebab maknanya kerja yang dia patut buat, dia suruh orang buat. Ya. Pengusaha akan memilih bahagiannya daripada keuntungan apabila telah bahagi. Tidak dengan lahirnya sahaja nampak ada untung. Ketika itu dia belum memilih lagi. Kerana kalau ketika lahir nampak untung sudah memilih, termasuk dalam bab syarikat, bukan khirat, ya. Pengusaha akan milik bahagiannya daripada keuntungan selepas selesai lah. Jangan ambil awal-awal, jangan potong awal-awal, ya. Dah ambil, dah siap-siap, ya. Dia punya bahagian tak boleh, tunggu selesai, dah habis berapa untung dia, baru dia ambil, ya. Ya. Harta, wang atau barang yang ada dalam tangan pengusaha itu adalah sebagai amanah dan tidak kena mengganti jika berlaku kerosakan atau kehilangan dengan tiada kecuaian. Ini yang saya sebut tadi. Maka wajib mengganti dengan sebab cuai atau dengan sebab dibawanya berlayar dengan tiada izin. Musafir ke berlayar ke, ya, hilang, jatuh ataupun tenggelam. Tidak boleh diterima cakapnya dengan sumpah mengatakan binasa barang-barang itu dengan memberi alasan bagaimana berikut. Okey, kalau dia hilang, kalau dia apa ke, kalau dia bagi alasan, yang pertama tak boleh diterima kalau tak ada sebab, tiba-tiba hilang dia kata. Yang kedua, sebab kecurian, ya. Yang ketiga, ada menyatakan sebab yang nyata seperti kebakaran yang tidak diketahui umum. Yang keempat, ada menyatakan sebab yang nyata seperti kebakaran yang diketahui pada umum, tetapi halnya ada tohmah. Ini ada punca macam sengaja dibakar ke apa ke. Keempat huraian ini diterima cakapnya dengan sumpah. Jadi kena minta dia bersumpah dengan nama Allah bahawa betul-betul seperti mana yang dia cakap, ya. Jika dia berbohong, maka Allah akan melaknat dia, kan? Ni sumpah, apa nama ni, sumpah laknat lah, ya. Jika dia berbohong, ya. Tapi siapa yang boleh suruh dia sumpah ni? Hakim, bukan kita, ya. Hakim, ini benda ni dibawa ke hadapan hakim, ya. Cuma sekarang ni kalau kita buat perjanjian perniagaan sebagainya ni, yang bicarakan bukan di mahkamah syariah, ya, di mahkamah sivil, ya. Jadi kadang-kadang dia tak adalah mengikut kaedah syariat ni, tapi undang-undang sivil pun dari segi perniagaan pun okey juga, ya, untuk menentukan, ya. Cuma ada kelemahan kita, undang-undang sivil ni
Yalah, kalau seorang itu tak bayar hutang kita ke, atau dia tak boleh bayar ke, ya, paling-paling pun akan diisytiharkan bankrupt lah. Ya. Tapi kalau melibatkan jenayah, kalau melibatkan jenayah, maknanya kalau dia apa nama ni, mencuri ke, merompak ke apa sebagainya, katalah dia ditangkap, didakwa dan dihukum. Kalau kata duit tu tak ada ke apa ke, dia dihukum lah. Tapi kita yang kena curi duit ni, memang duit tu tak dapat balik. Tak ada peruntukan kita duit kita tu kena dapat balik, melainkan kita pula kena saman dia pula, kena cas dia, saman dia untuk apa nama ni, untuk bayar balik duit. Tapi kena buktikan pula lah dia curi duit kita. Tapi kalau betul lah dibuktikan dia memang bersalah merompak rumah kita, mencuri ke, bolehlah tuntut. Tapi biasanya yalah macam tu lah, dah dia kena hukum, kita tuntut, dia pula kata tak ada duit, habis lah, habis itu ya. Ada menyatakan sebab yang nyata seperti kebakaran yang diketahui pada umum dan tiada tohmah, maka dibenarkan cakapnya tanpa sumpah. Tiada tahu akan sebab yang nyata, tapi tidak tahu apa dia, kenalah dia mengadakan saksi menerangkan betul adanya sebab itu dan bersumpah. Ini kalau lebih berat lagi lah. Okey. Nota di bawah tulis apa? Wala yamunu ay la yunfiqu minhu ala nafsihi khadaran wala safaran lianna lahu nasiban minar rihi. Dia tidak harus gunakan duit tu untuk dirinya, duit modal tu dia tak boleh guna untuk diri dia, makan ke apa ke, belanja ke, sebab dia dah ada peruntukan pada keuntungan, ya. Itu sebabnya. Baik, jika berlaku kerugian pada kirat dengan sebab harga barang jatuh, atau dengan sebab ada cacat atau binasa setengah-setengahnya lepas pengusaha bersungguh-sungguh menjalankan urus niaga, hendaklah ditampung kerugian itu dengan keuntungannya, ya. Ringkasnya, pada kirat ini kedua-dua pihak bersama-sama mendapat keuntungan jika ada untung, dan bersama-sama menanggung kerugian jika rugi mengikut nisbah masing-masing. Katalah dia modal tadi 50,000, okey, daripada 50,000 dapat untung seorang 5,000, kan, kemudian rugi pula seorang 3,000, rugi pula 6,000, maka rugi 6,000 tu ditampung pula lah oleh kedua-duanya, kedua-dua, ya, bukan pengusaha seorang, bukan pemodal seorang, dua-dua kena tanggung kalau ada kerugian yang bukan sebab kecuaian. Itu dia, kita kata perkongsian keuntungan, mukhalafahnya dan kerugian. Berkongsi keuntungan dan kerugian. Kalau untung kita dapat sama-sama, rugi pun kita kena tanggung sama-sama. Tetapi jika apa kekurangan yang berlaku sebelum menjalankan urus niaga, tidak boleh ditampung dengan keuntungan, malahan dikira daripada kepala modal. Kalau rugi tu sebelum jual, kan, beli barang tu harga 50,000, sebelum jual barang tu jatuh nilai, sepatutnya nak jual 70, tiba-tiba barang tu jatuh nilai tinggi 45, jadi rugilah, ya. Rugi sebelum daripada jual, maka ditampung pada modal, ya. 45,000 lah tinggal modal, tidaklah 50,000 dah. Itu pun kalau dijual lah, ya. Dan tak ada keuntungan pada jual niaga itu. Wallahu a'lam. Nanti insya-Allah kita masuk pada bab sikit lagi kirat boleh fasah ni. Lepas tu kita masuk terus bab sewa, ijarah, ya. Sebenarnya bab sewa ni banyak. Tak apa. Nanti sebab kita sambung sikit lagi, kirat boleh fasah ni boleh dibatalkan lah. Wallahu a'lam. Ada soalan tuan-tuan? Ada apa-apa soalan? Tak ada model nak bagi ya.
Ha. Ha. Kalau orang banyak model boleh lah. Tapi sebenarnya konsep ini memang kita buat. Duit kita yang kita simpan dekat bank tu, dia ada dua akad. Satu akad wadiah, akad simpan. Satu lagi akad mudharabah. Bank guna duit kita tu untuk diurus niagakan. Nanti dia bagi keuntungan tadi, keuntungan daripada mudharabah. Dia guna duit kita tu. Ya. Tapi tabung haji, duit kita simpan dekat tabung haji, dia tak guna kaedah mudharabah. Dia guna kaedah qardul hasan. Maksudnya dia pinjam duit kita. Duit kita tu kita letak dekat dia, kita ada akad pinjam. Dia pinjam duit kita. Sebab itu bila dia pinjam duit kita, dia niagakan duit kita, dia dapat untung ke bagaimana pun, tahun tu dia bayar zakat, maka duit kita sudah dikira bayar zakat sebab dia pinjam duit kita. Macam tuan-tuan pinjam duit saya 20,000, lepas tu tuan-tuan berniaga, tuan-tuan bayar zakat. Jadi saya tak perlu bayar dah duit zakat 20,000 tu. Tak perlu. Ya. Faham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sallim wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman fa'na bima 'allamtana wa ma yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.